Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arif Aiman bin Osman, nomometri 1202832. Sejak mutakhir ini, ramai yang tidak mengambil berat berkaitan gaya hidup yang sihat. Hal ini dapat dilihat apabila statistik obesiti semakin meningkat di kalangan masyarakat umumnya dan di kalangan wanita khususnya. Gaya hidup sihat merupakan gaya hidup yang memberikan keutamaan kepada amalan gaya hidup yang aktif, mengekalkan kesihatan dan mencegah dari berlakunya sebarang gejala penyakit. Islam sangat menitik beratkan berkenaan dengan gaya hidup yang sihat. Saya ingin memetik satu pepatah Arab yang berbunyi, Al-aqlu salim fi jismi salim. Al-aqlu salim fi jismi salim. Yang bermaksud, akal yang sihat ataupun minda yang sihat terletak kepada jasad ataupun badan yang cergas. Seterusnya, kita pergi kepada objektif. Objektif kumpulan kami adalah, yang pertama, untuk menerangkan definisi wanita dan gaya hidup yang sihat. Yang kedua, menjelaskan kepentingan gaya hidup yang sihat. Dan objektif kami yang ketiga adalah untuk menerangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengekalkan gaya hidup yang sihat. Seterusnya, kita pergi pula kepada definisi wanita. Apakah definisi wanita? Dalam Kamus Dewan, wanita diertikan sebagai perempuan dewasa. Kewanitaan pula adalah hasil dari perkataan wanita yang bermaksud sifat-sifat khas wanita seperti lemah lembut, sabar, halus, tunduk dan sebagainya. Justru, perkataan wanita ini diguna pakai hanya untuk golongan manusia yang perempuan, bukan lelaki, haiwan atau sebagainya. Seterusnya, definisi dan konsep gaya hidup yang sihat. Gaya hidup sihat boleh ditakrifkan sebagai satu proses atau amalan kesihatan ke arah perubahan hidup yang memuaskan. Ia meliputi pelbagai aspek, termasuklah penjagaan pemakanan yang seimbang, bersenam, bersukan, mengawal tekanan atau stres, dan yang paling penting adalah menghindari diri daripada terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang negatif dan berisiko menjejaskan kesihatan diri sendiri. Kepentingan gaya hidup sihat bagi wanita yang pertama ialah memastikan kesihatan yang baik, iaitu mempraktikkan amalan gaya hidup sihat dalam kehidupan mereka seperti melakukan senaman secara kerap. Kehidupan mereka akan menjadi lebih sihat dan menceriakan. Senaman yang dapat dilakukan seperti bersukan, berekreasi, bersenam aerobik, berjalan dan berlari merupakan senaman yang dapat memastikan tubuh mereka menjadi lebih cergas dan sistem peredaran darah menjadi lebih lancar dan teratur. Pada masa yang sama juga, sistem imunisasi menjadi lebih cekap serta kekuatan dapat dibina. Selain itu, dapat mengurangkan risiko menghadapi penyakit berbahaya. Untuk pengetahuan anda, apabila wanita sering melakukan senaman ataupun mengambil makanan dengan kadar nutrisi yang betul, maka mereka dapat mengelakkan diri daripada terkena gejala penyakit yang berbahaya seperti penyakit obesiti dan kanser payudara. Obesiti dan kanser payudara akan terjadi kepada mereka yang selalu mengamalkan pengambilan makanan secara berlebihan dan tidak sihat. Yang kedua pula iaitu menstabilkan kesihatan mental dan membantu mengurangkan tekanan. Iaitu wanita mestilah mempunyai masa rehat yang mencukupi kerana ianya penting bagi kestabilan kesihatan dan dapat mengurangkan tekanan. Hal ini kerana amalan berehat dan tidur dengan kadar yang mencukupi dapat membantu menguatkan daya ingatan dan dapat menjadikan mereka berada dalam mood ceria serta dapat fokus melakukan segala tugasan dan dapat menenangkan tubuh badan mereka.
iaitu bersikap lebih prihatin terhadap masa rehat dan masa tidur. Ianya membolehkan proses metabolisme juga dapat dijalankan dengan lancar dan cepat. Berikutan dengan itu juga, gaya hidup sihat yang lain seperti pemikiran yang positif juga mampu membantu mengawal emosi mereka dan dapat membantu mengurangkan tekanan yang dihadapi. Kerana ianya telah terbukti dalam kajian klinikal bahawa mereka yang sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat akan mempunyai tahap tekanan dan kegelisahan yang lebih rendah. Yang ketiga pula, dapat mendisiplinkan diri. Wanita yang mengamalkan gaya hidup yang positif akan sentiasa menjaga kebersihan diri sendiri dan juga persekitaran di sekelilingnya. Hal ini kerana mereka sudah terbiasa melakukan aktiviti yang sihat dengan mengutamakan kebersihan. Dengan itu mereka dapat mencegah daripada mendapat atau menyebarkan kuman dan penyakit berjangkit kepada orang lain. Di samping itu, wanita juga dapat hidup dalam suasana yang sihat dan harmoni. Amalan seperti menjaga kebersihan diri serta persekitaran melalui mandi, berpakaian bersih, gotong royong dan membuang sampah sarap dalam tong sampah akan membentuk disiplin dan peribadi seseorang ke arah kehidupan yang lebih baik dan sihat. Peranan masyarakat mengenai gaya hidup sihat. Masyarakat juga tidak terlepas daripada mengamalkan gaya hidup yang sihat kerana ianya akan memberi kesan positif kepada orang yang berada di sekelilingnya. Amalan gaya hidup sihat ini amat penting untuk diterapkan dalam diri kita ketika masih kecil lagi. Bab kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebunya. Dengan penerapan yang diberikan sejak kecil ini, ia akan membolehkan kita mengamalkannya sehinggalah dewasa. Peranan masyarakat mengenai gaya hidup sihat ialah masyarakat haruslah bekerjasama dengan pihak kerajaan dengan melakukan penganjuran aktiviti yang berkaitan dengan kesihatan. Penganjuran program-program seperti program kesedaran tentang kebersihan dan kesihatan, program anti dadah, program tak nak merokok dan jauhi dadah perlu dititik beratkan bagi memberi pendedahan dan informasi bagi menangani masalah yang boleh mengakibatkan atau mendatangkan sebarang penyakit. Program berkenaan juga dijalankan bagi meningkatkan tahap kesedaran mengenai pentingnya penjagaan kesihatan. Maklumat terus dari pihak NGO amat memberikan kesan yang baik terhadap masyarakat. Justeru penglibatan semua lapisan pihak dalam menjayakan program ini amatlah dialu-alukan. Di samping itu, kerjasama semua pihak demi kesihatan juga amatlah penting. Selain itu, aktiviti kesihatan haruslah dijalankan secara berterusan supaya mereka sentiasa berpeka dengan kesihatan dan kebersihan. Peranan masyarakat yang seterusnya ialah masyarakat mestilah saling menasihati antara satu sama lain agar tidak terlibat dalam mengamalkan tabiat yang buruk seperti menghidup gam, menghisap rokok maupun makan makanan yang tidak berkhasiat. Hal ini kerana akan mengakibatkan sistem badan menjadi rosak dan mudah diserang pelbagai jenis penyakit yang berbahaya seperti kanser paru-paru. Oleh itu, kita haruslah sentiasa beringat dan berwaspada dengan tingkah laku yang dilakukan, tidak kira tua maupun muda, kerana ianya sangat berbahaya untuk kesihatan. Dengan itu, kita mestilah memastikan diri kita sentiasa terlibat dengan melakukan aktiviti yang berfaedah dari segi aspek kesihatan seperti tidak menghabiskan masa dengan tidur maupun bermain permainan video, malah lebih menghabiskan masa dengan melakukan aktiviti yang sihat. Peranan yang terakhir ialah berperanan memupuk amalan gaya hidup sihat dalam diri dengan melakukan aktiviti menziarahi orang sakit, sama ada saudara mara, jiran tetangga ataupun rakan-rakan. Apabila kita menziarahi orang yang sakit, secara tidak langsung kehadiran kita dapat melahirkan perasaan gembira kepada pesakit dan memberi kekuatan kepada diri pesakit untuk melawan kesakitan yang ditanggungnya. Perbuatan menziarahi orang yang sakit akan sedikit sebanyak
melahirkan rasa simpati terhadap nasib orang lain, dan pada masa yang sama kita akan berasa bersyukur atas kekurniaan badan yang sihat. Dengan kehadiran kita menunjukkan bahawa kita mengambil berat tentang diri pesakit dan dapat mengurangkan perasaan sedih. Tegasnya, amalan menziarahi orang yang sakit mampu menanamkan amalan gaya hidup yang sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnisha Nazira binti Nazri, nombor matrik 1201191. Saya teruskan dengan 3 amalan untuk mengekalkan gaya hidup yang sihat kepada wanita. Yang pertama, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini adalah salah satu gaya hidup yang sihat kepada setiap wanita. Setiap wanita perlulah menitik beratkan tentang aspek kebersihan. Kebersihan itu separuh daripada iman. Itu merupakan sepotong hadis Nabi yang terang dan jelas menunjukkan kepentingan menjaga kebersihan. Kebersihan ini terbahagi kepada 2, iaitu kebersihan diri dan kebersihan tempat tinggal atau lebih kepada tempat yang kita diami. Kepentingan menjaga kebersihan diri adalah untuk mengelakkan kita daripada terkena penyakit-penyakit yang berbahaya, terutamanya penyakit kulit yang berpunca dari tidak menjaga kebersihan seperti kudis dan kurak. Penjagaan tempat yang kita diami dapat mencegah daripada penyakit-penyakit yang datang daripada haiwan yang kotor seperti nyamuk Aedes dan lalat. Antara perkara yang boleh dilakukan adalah seperti mandi 3 kali sehari dan selalu bergotong royong mengemas kawasan persekitaran rumah. Yang kedua, mendapatkan pemeriksaan kesihatan. Mendapatkan pemeriksaan kesihatan daripada doktor yang bertauliah merupakan salah satu langkah bagi mengekalkan gaya hidup yang sihat. Pemeriksaan kesihatan boleh dilakukan 3 hingga 6 bulan sekali. Pemeriksaan kesihatan ini bertujuan bagi mengenal pasti semua penyakit-penyakit yang tidak diundang seperti sakit jantung, kencing manis dan darah tinggi. Penyakit-penyakit ini datang tanpa disedari dan disebabkan pelbagai aktiviti yang kurang sihat. Oleh itu, pemeriksaan kesihatan awal mampu mengesan sesuatu penyakit daripada awal lagi dan tidaklah di tahap kritikal dan sekaligus masih boleh dirawat. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Yang ketiga, menjalinkan komunikasi yang mesra dan baik bersama ahli keluarga. Antara langkah lain bagi mengekalkan gaya hidup yang sihat adalah dengan menjalinkan komunikasi yang baik bersama ahli keluarga. Hal ini sangat penting untuk mengekalkan kehidupan yang sihat. Mengapa saya katakan begitu? Ini adalah kerana komunikasi yang baik dan mesra bersama keluarga dapat mengurangkan tekanan dan stres dalam diri yang disebabkan oleh pelbagai aspek. Keluarga boleh memberikan bantuan, menjadi pendengar yang setia, memberikan pendapat dan boleh bergurau mesra. Hal ini akan mengelakkan depresi dan masalah tekanan jiwa yang dihadapi oleh seseorang wanita itu. Seterusnya, pemakanan yang sihat dapat membantu kita mengekalkan tubuh yang sihat dan mengelakkan kita menjadi gemuk. Kurangkan pengambilan makanan berlemak, bergula dan garam kerana pengambilan berlebihan ini boleh merisikokan kita untuk mendapat darah tinggi, kencing manis dan obesiti yang boleh menyebabkan strok. Jika anda seorang yang gemar makan makanan yang tidak sihat, anda boleh menggantikannya dengan snack yang berkhasiat dan pastikan anda tidak mengambilnya pada waktu hampir dengan waktu makan malam. Pengambilan suplemen penting adalah digalakkan, terutamanya untuk yang sentiasa sibuk dan tidak sempat untuk makan atau kurang rehat. Yang kelima, beriadah memberikan banyak faedah kepada diri kita seperti umur yang panjang, merendahkan risiko penyakit tulang menjadi lebih kuat, membantu mengurangkan masalah berat badan dan banyak lagi. Ia juga dapat mengeluarkan toksin dalam badan melalui peluh yang keluar dari badan. Senaman berjadual sangat perlu bagi memastikan tubuh anda sentiasa cergas dan membantu sistem peredaran darah lebih teratur. Ingat, saluran darah yang tersekat boleh mengakibatkan strok. Luangkan masa untuk bersenam selama 30 minit setiap hari sekurang-kurangnya. Contoh senaman mudah yang boleh dilakukan dalam kehidupan seharian adalah seperti pilih untuk berjalan kaki atau parking jauh daripada tempat tujuan. Pilih untuk naik tangga,
membuat kerja-kerja rumah, menyapu, cuci piring dan sebagainya, mencuci kereta, berkebun dan banyak lagi. Seterusnya, yang keenam, rehat dan tidur yang cukup dapat mengurangkan tekanan dan dapat menenangkan tubuh badan serta minda. Selain itu, proses metabolisme juga dapat berjalan dengan lancar dengan rehat yang mencukupi. Anda akan kelihatan lebih tua dari umur sebenar jika tidak cukup tidur dan boleh menjadi gemuk. Tidur yang cukup melindungi kesihatan mental, fizikal, kualiti hidup dan juga keselamatan anda. Tidur membolehkan otak anda menyusun semula segala informasi untuk menghadapi hari-hari yang seterusnya. Tidur diperlukan untuk proses penyembuhan jantung dan salur darah. Sebab itulah risiko penyakit jantung, buah pinggang, strok dan diabetes sering dikaitkan dengan tidak kecukupan tidur. Sistem imun badan juga dipengaruhi oleh tidur yang cukup. Bila tidak cukup tidur, sebenarnya kita lebih mudah untuk jatuh sakit. Assalamualaikum, saya Umi Nashwa binti Muhammad Zainio, nombor matrik 1200565. Antara cara lain bagi meningkatkan gaya hidup wanita ialah dengan penjagaan kesihatan mental. Penjagaan kesihatan mental perlulah dititik beratkan kerana ianya mempengaruhi gaya seseorang itu menjalani kehidupan mereka. Untuk pengetahuan semua, penjagaan kesihatan mental bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterapkan kerana ianya merupakan suatu perjuangan diri sendiri secara perlahan-lahan bagi mengubah corak pemikiran hidup. Antara cabaran pada era ini ialah dengan adanya platform media sosial. Media sosial merupakan salah satu platform yang amat berbahaya untuk kesihatan mental, terutama kepada penggunanya dan juga golongan wanita. Hal ini dapat dibuktikan dengan satu kajian yang dilakukan di luar negara berkaitan dengan satu simptom yang dinamakan FOMO atau dikenali sebagai Fear of Missing Out. Apabila seseorang itu selalu melihat media sosial, mereka akan membandingkan kehidupan mereka dan juga kehidupan orang lain. Oleh itu, seseorang wanita perlulah menghadkan penggunaan media sosial dan perkara-perkara yang boleh memberi tekanan kepada mereka. Selain itu, wanita perlulah cuba untuk bergaul dengan orang yang mempunyai aura positif. Aura positif itu sendiri dapat dilihat dari seseorang apabila mereka menunjukkan sisi baik mereka, sama ada melalui pertuturan maupun perbuatan yang menyenangkan. Kesimpulannya, melalui video ini kita dapat mengetahui definisi gaya hidup wanita yang sihat. Selain itu, kita juga dapat mengetahui kepentingan apabila gaya hidup sihat diterapkan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, seseorang yang berada dalam persekitaran yang positif akan lebih terdorong untuk mengubah gaya hidup mereka. Oleh itu, wanita perlulah menjalani gaya hidup yang sihat supaya dapat meningkatkan kualiti kehidupan mereka.
Gambar pertama menunjukkan keratan akhbar pada tahun 2012 iaitu seramai 16.8 juta rakyat Malaysia yang mengalami masalah kegemukan. Kita semua telah sedia maklum bahawa sudah terlalu ramai penduduk negara Malaysia obes dan juga berlebihan berat badan. Negara kita juga menjadi juara paling obes di Asia Tenggara dan antara tertinggi di benua Asia. Sudah tentu pencapaian ini bukanlah satu pencapaian yang membanggakan tetapi sangatlah menyedihkan. Seterusnya, gambar yang kedua menunjukkan statistik negeri tertinggi bilangan obesiti di Malaysia pada tahun 2018. Berdasarkan kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan bersama pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, pada tahun 2018 mendapati seramai 5.5 juta penduduk Malaysia memiliki masalah kegemukan dan jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kajian ini juga menunjukkan bilangan wanita lebih ramai yang menghidap obesiti jika dibandingkan dengan bilangan lelaki. Masalah kegemukan di Malaysia berpunca dari sikap diri sendiri yang tidak peka untuk mengawal tabiat pemakanan dan tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sememangnya kita akui hidup di Malaysia ini sangatlah mewah dengan makanan. Ini berikutan dengan kadar kemiskinan atau kelaparan dalam kalangan rakyat di negara kita lebih sedikit jika hendak dibandingkan dengan negara-negara jiran yang lain seperti Indonesia, Vietnam, Myanmar dan lain-lain sehingga timbul pula masalah yang lain iaitu masalah kegemukan terlampau. Masalah ini harus diatasi dan yang paling penting, diri kita sendiri yang harus ambil cakna tentang gaya hidup yang sihat. Oleh itu, terdapat beberapa langkah dan tips yang dapat kita lakukan bagi membendung masalah obesiti ini. Terdapat 6 langkah mengatasi obesiti. Yang pertama, konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap hari. Maksudnya di sini ialah kita mestilah mengambil dan menggunakan sajian sayur-sayuran dan buah-buahan dalam sehari. Contoh sajian sayuran dan buahan seperti apel, betik dan ulam-ulaman dengan menambahkannya dalam menu masakan kita bagi meningkatkan lagi pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Hal ini kerana sayuran dan buahan merupakan sumber vitamin, mineral dan serat dan ini penting untuk mencegah sembelit serta mengurangkan risiko penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, kanser dan obesiti. Sayur-sayuran dan buah-buahan mempunyai kalori yang rendah dan membuatkan kita berasa kenyang dalam masa yang lebih lama. Langkah yang seterusnya ialah elakkan pengambilan gula, garam dan lemak berlebihan. Kita haruslah mengurangkan pengambilan makanan yang tinggi kandungan gula dan garam kerana gula akan membekalkan kalori kosong yang tidak diperlukan dan menyebabkan peningkatan berat badan. Manakala garam pula boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan penyakit kanser perut. Sebagai contoh, makanan manis hendaklah diganti dengan perbanyakkan minum air kosong. Selain itu, kita dapat mengurangkan pengambilan makanan yang berlemak dan bergoreng dengan menukar kaedah memasak yang tidak menggunakan minyak seperti mengukus, merebus dan memanggang. Antara tips untuk mengatasi obesiti ialah dengan mengelakkan tidur yang berlebihan. Tidur yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu mudah naik berat badan kerana mereka lebih suka berehat dan mengisi masa yang ada untuk tidur. Pakar telah menganjurkan orang dewasa untuk tidur selama 7 jam sehari, manakala kira-kira 10 jam sehari bagi kanak-kanak. Selain itu, obesiti dapat dielakkan dengan menghadkan aktiviti seperti menonton televisyen, bermain komputer dan game. Seseorang yang suka menghabiskan masa mereka dengan melakukan aktiviti seperti ini kurang untuk bergerak kerana mereka hanya duduk dan fokus kepada permainan komputer. Hal ini menyebabkan badan kurang membakar kalori, seterusnya menyebabkan seseorang itu mudah untuk naik berat badan. Seterusnya kita pergi kepada tips mengatasi obesiti yang ketiga. Untuk poin yang ketiga ini boleh kita kategorikan sebagai bersukan. Bersukan merupakan satu aktiviti yang sangat penting untuk kesihatan tubuh badan kita. Dengan bersukan dapat mengeluarkan peluh,
memudahkan perjalanan darah ke seluruh anggota badan dan pelbagai manfaat daripada bersukan. Contoh-contoh bersukan seperti berjoging, bermain bola sepak, bermain badminton dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti fizik ini boleh kita lakukan. Bersukan ini boleh kita lakukan sekadar minimal 30 minit setiap hari. Boleh kita lakukan seminggu 3 atau 5 kali dan kita lakukan secara konsisten supaya kesihatan tubuh badan kita dalam keadaan yang baik dan dapat kita mengatasi masalah obesiti. Sekian, terima kasih. Langkah atau tips terakhir untuk mengelakkan obesiti adalah dengan mendisiplinkan diri untuk makan mengikut pola waktu yang ditetapkan. Hal ini kerana makan mengikut waktu adalah sangat penting untuk mengekalkan nutrisi yang ada dalam badan sepanjang hari. Sekiranya kita makan tidak mengikut waktu yang disarankan, badan akan berisiko untuk lemah dan menjadi tidak sihat. Makan lewat malam juga akan menyebabkan masalah kegemukan. Waktu yang disarankan adalah seperti 3 kali sehari, iaitu sarapan sekurang-kurangnya 2 jam setelah bangun daripada tidur. Hal ini demikian kerana bacaan gula dalam darah dan nutrien berada pada tahap yang rendah. Seterusnya, makan tengah hari. Waktu yang ideal adalah 3 hingga 4 jam selepas sarapan pagi untuk mengekalkan tahap bacaan gula dalam darah normal. Dan seterusnya, makan malam. Sebaiknya makan 3 hingga 4 jam selepas makan tengah hari dan 2 jam sebelum tidur bagi menggalakkan tidur yang lena dan penggunaan kalori yang